Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang dihormati sahibul fadilah Tuan Imam, yang berbahagia Tuan Nazir, ahli-ahli jawatankuasa masjid, yang dikasihi tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita tiba pada ayat yang ke-69 daripada surah Al-Kahf. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala satajiduni insya'allahu sabira wa la a'si laka amra. Nabi Musa AS berkata kepada Nabi Khidir AS, setelah mana Nabi Khidir AS dalam keadaan menguji beliau, apakah beliau akan sanggup mengikuti ataupun bersama dengannya dan sesuatu perkara yang belum lagi pasti. Apakah Nabi Musa AS bersedia untuk bersama dengannya dengan cara yang akan berlainan dengan sebelum itu? Apakah Nabi Musa sanggup dalam keadaan Nabi Musa berlainan syariat dan berlainan kepimpinan sebelum itu? Ini kerana Nabi Musa memimpin manusia, manakala Nabi Khidir memimpin dalam bab kerohanian manusia. Maknanya sesuatu yang berbeza. Maka Nabi Khidir AS awalnya menolak. Dia kata apa? Macam mana engkau akan dapat sabar terhadap perkara yang kau belum lagi tahu secara menyeluruh? Kamu belum ikut aku lagi, kamu belum menuntut ilmu dengan aku lagi, kamu belum bersama dengan aku. Macam mana kamu telah menyatakan boleh ikut dan bersabar? Maka Nabi Musa pun berkata, dirakam oleh Allah, engkau akan dapati aku insya-Allah sebagai orang yang sabar. Apabila tuan-tuan perempuan tengok ayat 69, adanya kalimah satajiduni. Pangkal kalimah ini ada huruf sin. Sin ini menurut tata bahasa Arab ialah sin lil mustaqbal. Sin yang menunjukkan untuk benda yang akan datang. Benda tak berlaku lagi tetapi akan datang. Maksudnya begini, engkau akan dapati aku pada masa akan datang sebagai orang yang sabar. Dalam keadaan benda yang akan datang, siapa pun tak tahu. Walaupun kita yang kata aku akan buat begini pada masa depan, pada esok hari, yang hanya tahu adalah Allah. Oleh itu adabnya adalah kita lapik dengan insya-Allah. Ayat 69 ini ada kaitan dengan ayat-ayat sebelum ini tentang kenapa turun surah Al-Kahf. Antaranya untuk didik Nabi supaya jangan lupa bersandarkan kepada Allah dalam ucapan dan janji. Ini kerana Nabi Muhammad terlupa nak sandar pada Allah kerana begitu seronok. Musyrikin Mekah datang nak dapat maklumat pada Nabi tentang Ashabul Kahfinya, Dzulqarnainnya.
Apa persoalan dia ajukan oleh musyrikin, Nabi optimis. Nabi kata esok aku akan jawab. Nabi terlupa nak ungkapkan insya-Allah. Lalu turunlah ayat wadhkur rabbaka idza nasit. Hendaklah ingat Tuhan bila mana terlupa. Kita dah ingat Allah dulu sebelum kita nak ingat benda yang kita lupa. Misalnya dalam bab solat, kita terlupa bacaan tertentu seperti bacaan sunat adhan. Solat tak batal. Contohnya kita tertinggal tahiyat awal. Jadi kita baru teringat sebelum kita nak habiskan sembahyang, disunatkan kita ungkapkan, kita sujud sahwi, subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhan yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Maka bagi Nabi Muhammad hendaklah mengucapkan insya-Allah, walaupun Nabi memang selalu ingat Allah. Pengajaran yang kedua ialah kita sebagai umat Nabi pun dalam mengungkapkan janji, lapiklah dengan insya-Allah. Rupa-rupanya sebelum datangnya Nabi Muhammad yang menerangkan tentang perkara ini, tuntutan ini, Nabi Musa telah pun mengamalkan terlebih dahulu. Apa dia kata? Insya-Allah aku ni orang yang sabar dan aku tidak akan membantah sebarang perintahmu. Menunjukkan Nabi Musa akan sedia taat. Menunjukkan kerendahan diri Nabi Musa yang selalu menjadi pemimpin, orang dengar cakap dia. Tapi kali ini dia sudi dengar cakap seorang manusia yang tidak dikenali ramai. Itulah Nabi Khidir alaihi salam. La wala a'si laka amra. Ada dua makna di sini tuan-tuan puan-puan. Yang pertama, tak akan bantah. Contohnya, kita ada anak. Kita kata kepada anak, malam ni ayah nak tengok baca buku, esok nak paisah. Ya ayah, saya akan ikut cakap ayah. Artinya tak bantah. Yang maksud yang seluruhnya ialah wala a'si laka amra. Ialah apa juga kehendak, juga saya akan turut tanpa bantah. Yang tadi itu tak bantah sebab bagi arahan. Yang maksud yang selanjutnya, apa dia buat akan dituruti, tanpa cakap banyak, tanpa persoal. Macam kita bawa anak lah, petang bawa isteri, bawa kereta ni sampai masuk dah KL. Isteri pun tanya, abang nak pergi mana ni? Ini bukan hujung minggu. Itu bukan bukan taat pada perintah, itu menyoal. Takkan kita tak tanya, takkan isteri tak tanya. Tapi bila suami bawa masa sukan sampai ke Sungai Buloh, sampai nak masuk Perak dah, diam je. Itu maksud tak bantah. Tuan-tuan jangan salah faham lah. Bukan maksud tak boleh persoal dalam hidup kita ni, tak boleh tanya pada suami, suami tak boleh tanya pada isteri. Maksud di sinilah Nabi Musa, perkara yang pertama, segala arahan akan patuh. Yang kedua, dia tak akan persoal apa pun, dia akan follow sahaja. Boleh tak begitu kepada para pemimpin? Kepada para pemimpin, kepada orang berkuasa, bolehkah begitu? Wala a'si laka amra. Kami takkan bantah apa yang kamu mahukan, apa kamu perintahkan. Macam mana keadaan ni? Tuan-tuan perempuan dan saya, haram kita sikap demikian. Itu dipanggil membuta tuli. Dalam istilah agama dipanggil taklid. Ikut je, tak boleh. Termasuk juga dalam bab ibadat. Tuan-tuan perempuan dan saya, kita belajar fiqh mazhab Syafi'i. Boleh tak kita ikut je? Tak boleh, tak sah. Anda tetap belajar. Misalnya kita semayang selesai maghrib. Ada orang bertanya, tadi semayang tadi berdasarkan mazhab apa? Mazhab Syafi'i lah. Yalah tuan, tapi mazhab Syafi'i itu ajar apa? Entahlah, janji semayang, tak sah semayang. Memang kita akan ikut mazhab, tapi apa konten dalam mazhab kena faham juga. Kalau tak kerti, maknanya dia tak tahu rukun solat berdasarkan pandangan Imam Syafi'i. Apa perkara batal dia tak tahu. Dalam bab ini tuan-tuan, taklid maksudnya kita ikut dan memahami. Jangan sampai taklid walaupun dalam ibadat membuta tuli. Kalaulah dalam masalah fiqh pun tak boleh, demikian juga akidah pun tak boleh, tak sah. Kenapa mengaku beriman? Kerana Islam tu betul, belum lagi sah.
Kerana maksud beriman ialah tidak ada Tuhan melainkan Allah, faham betul dan faham juga Muhammad itu pesuruh Allah dan meyakini setiap rukun iman, baru valid keislaman. Kalau bab akidah dibincang macam tu, sedangkan dia dah mengaku Muslim. Kalau bab fiqh pun dia dah mengaku dia semayang, itu pun ditolak. Apatah lagi lah rakyat kepada pemimpin arah dan macam-macam, dia membuta tuli ikut adalah sebahagian daripada dosa besar. Walaupun arahan itu datang pada orang yang baik satu hal, tapi perintah tu baik tak baik mengikut syarak tak. Tidak boleh kita ikut berdasarkan nafsu ataupun kehendak diri kita. Hadirin-hadirat yang mati Allah, tetapi Nabi Musa kenapa sampai peringkat apa yang akan diperintahkan nanti, disebut tak sebut dia akan ikut sahaja. Ini disebabkan Nabi Khidir itu bukan pemimpin. Dia bukan orang biasa. Dia adalah pilihan Allah. Di mana Allah Ta'ala dah programkan, kena ikut cakap, kena ikut jejak langkahnya untuk dapat pengajaran penting yang telah diaturkan oleh Allah itu sendiri. Itu maksudnya. Oleh itu tuan-tuan, kesimpulan yang berikutnya, pemimpin ke, ulama ke, orang soleh-solehah ke, jangan kita ikut semua. Hendaklah kita ikut berdasarkan ilmu. Walaupun dengan alasan tak kala dia cakap bohong, dia dah lama memimpin kita, takkan dia tipu dia ni baik ucapannya. Tak, tengok dulu betul ataupun tak berdasarkan ilmu, berdasarkan hukum akam. Begitu. Walaupun seni ulama, tengok dia kata benda ni boleh, orang lain je yang kata tak boleh, tapi saya kata boleh. Ada songgu tu kata, apa sebab nak haram? Benda ni bukan haram pun, tengok saya buat. Takkan saya buat benda haram. Bila saya sendiri buat, mana boleh. Biarlah yang lain tu, untuk guru besar mana pun dia orang kata tak boleh, tapi I kata boleh. Tuan-tuan, kita ada persimpangan. Sebab ilmu dia kemas, dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia tahu itu ini hukum. Tapi sebab itulah dalam bab ini jangan bertaklid, adalah cek sesuatu yang kontroversi, sesuatu yang nampak bertentangan dengan pandangan lain, kita tangguh, kita cek dulu. Jangan kita terus ikut. Kalau kita ikut, berdosa di sisi Allah. Tapi lain keadaannya Nabi Musa pada Nabi Khidir, kerana Nabi Khidir itu adalah pilihan Allah. Ayat yang ke-70, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai' hatta uhdatha laka minhu dhikra. Ia pun menjawab, sekiranya engkau mengikutiku, yakni Nabi Khidir cakap, okey baik, kamu dah sebut insya-Allah kamu nak ikut aku. Kalau kamu nak ikut, kamu boleh. Maknanya apa ayat 70, Nabi Khidir dah setuju. Tapi ungkapan tu masih tersembunyi. Dia tak sebut na'am, ya okey, clear, ikut. Dia masih lagi lapik. Kalau engkau nak ikut aku boleh, maksudnya, tapi jangan. Dan perjalanan nanti jangan kau tanya aku pun sesuatu pun, sehinggalah aku ceritakan halnya kepadamu. Menunjukkan dia bagi laluan dengan syarat. Dia bersetuju dengan syarat. Tentang ayat 70 ini, apakah Nabi Musa ingat? Tak ingat. Kalau dia ingat, dia tak akan langgar apa-apa perkara nanti. Jadi bila mana kita mengaji tafsir, kita nak tahu kenapa itu berlaku. Ini disebabkan Nabi Musa ni begitu teruja, dapat peluang untuk ikut Nabi Khidir, dia kena berjaya tunaikan perintah Allah. Itu dulu. Macam tuan-tuan perempuan lah, malam ni saya cuba bincang surah Kahfi. Tuan-tuan dengar surah Kahfi, tuan-tuan pun tahu mengaji juga bab ni. Kan? Kita pun, aku nanti nak cerita kat anak. Aku nanti kalau boleh lah nak buat satu buku cerita bab Ashabul Kahfi komplit berdasarkan kuliah dalam masjid komplek pertanian. Boleh tak tuan-tuan saya kita ada niat macam tu? Boleh, tak ada masalah. Tapi nombor satu menyebabkan kita istiqamah ialah apa kita buat ni kerana Allah lah. Nak tahu firman Allah,
Nak tahu ayat surah Kahfi ni kita rajin baca Khamis malam Jumaat, hari Jumaat. Tapi apa makna di baliknya? Semoga aku faham firman-firman Tuhan. Kita letak itu nombor satu. Demikianlah Nabi Musa, dia sangat seronok. Kerana dah berjaya nak tunai perintah Allah. Sampai dia Al-Alfa rupanya ada syarat. Kalau dia ingat, kenapa dia langgar syarat? Bermakna dia tak ingat dah, kerana begitu seronok. Walaupun seronok ini kerja yang baik. Bukan seronok tak mau sembahyang, bukan seronok tak mau ibadat, bukan seronok langgar perintah Allah. Seronok tu sampai terlupa rupanya Nabi Khidir sedang sebut suatu benda yang perlu dia ingat sepanjang perjalanan nanti. Ayat ke-70, hatta uhditha, sehinggalah nanti aku akan cerita kamu. Kamu akan faham apa benda yang akan aku lakukan nanti, apa benda yang telah aku lakukan. Ayat 71. Fanqalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qara aghraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Lalu berjalanlah keduanya, yakni Nabi Musa dan Nabi Khidir. Macam mana tuan-tuan perempuan kita dapat tahu dua? Berdasarkan kalimah fanqalaqa, bertolaklah akan kedua mereka. Artinya tak ada 3 orang, tak ada 4. Jadi macam mana pula kita tahu Nabi Musa, Nabi Khidir? Tuan-tuan perempuan jangan pening, kerana dia berdasarkan munasib ayat. Munasib ni kalimah yang digunakan dalam kuliah-kuliah tafsir. Munasib ni adalah hubung kait ayat dengan ayat. Oleh itu bila kita dah faham ayat, dalam memahami ayat kita kena connectkan dia dengan ayat sebelum itu. Ayat itulah yang tolong kita faham ayat ni. Oleh itu siapa pula yang tengah-tengah ayat ni dia datang pula pandangan lain, cerita lain, hendaklah ditolak. Contoh hari ini ada orang cuba menjorai Al-Quran dan hadis dengan pandangan yang mendatang. Contohnya dalam hadis jelas akhir zaman nanti Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Nabi perinci itu sampai peringkat adalah makhluk yang akan keluar melakukan kerosakan. Faham dah bahasa Nabi itu makhluk melakukan kerosakan. Tapi ada orang dia pandai bercakap, dia buat konten dalam TikTok. Kalau buat konten dalam TikTok, YouTube yang baik tak ada masalah, macam Tuan Haji kita, channel Pesara Kerajaan. InsyaAllah lah kita cuba manfaatkan ilmu dalam YouTube-nya, dalam TikTok-nya. Tapi ada orang diisi benda kononnya agama, tetapi tak berdiri atas jalan yang betul. Dia kata Ya'juj dan Ma'juj ni akan keluar ke zaman 2 jenis gas yang mencemarkan pencemaran alam. Lari terus daripada apa Nabi terang. Macam saya pernah sebutlah Dajjal. Ada orang berpegang mati-matian Dajjal ni Amerika. Sedangkan Nabi dah spesifikkan dia adalah sejenis makhluk. Sahabat bernama Tamim Dari pun dah pernah jumpa makhluk itu. Jadi bila nas dah jelas, kita tak boleh ambil jalan lain. Kita tak boleh ambil cerita lain walaupun cerita tu menarik. Demikianlah ada tukar tambah fantalaqa, telah berjalan 2 orang. Apa tafsiran mereka? Tafsiran yang janggal, memang kena tolak. Yang pertama ialah Nabi Musa dan Nabi Khidir satu badan. Satu lagi badan orang yang kedua, tapi ini pun dah berceramah. Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala takdirkan berjalan juga zaman tu untuk tengok pengembaraan ni. Orang yang tak mengaji dia kata betul, kerana Nabi Muhammad atas alasan dia penghuluskan Rasul, dia kena cek, dia kena pergi tengok, dia kena bersama dengan Nabi-Nabi yang indah ini. Dia golongan yang menyokong Nabi Khidir masih hidup sampai zaman Nabi Muhammad, dia pun akan terbalik pada pandangan ni. Benarnya pernah jumpa Nabi Muhammad di zaman dulu, Nabi Muhammad pergi zaman tu. Hujah kita maknanya siapa lebih besar? Seakan-akan Nabi Khidir lebih besar pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pula kena pergi zaman tu. Lagi satu tuan-tuan dah berceramah kerana dia kata 2 orang tapi dah jadi 3. Dari segi kalimah Arab pun dah bercanggah. Fantalaqa, 2 orang, mana ada cerita gabung-gabung. Kalau gabung dah jadi 3, jadi gabung. Cerita gabung ni cerita tak jelas, bukan sifat Al-Quran. Bila main cerita gabung-gabung, dia dah jadi macam pahaman Kristian, gabung-gabung. Kenapa nak kena gabung?
Sedangkan Al-Quran cerita pada ayat awal itu hanya kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Hujah mereka nak pertahan juga. Bukankah ada seorang lagi watak? Yusha' bin Nun, orang ketiga. Ya, orang ketiga. Tapi ayat ni tak ada kait pun. Sehingga kan ahli tafsir memutuskan Nabi Yusha' bin Nun akhirnya balik. Kenapa balik, tuan-tuan perempuan? Kerana dia tak perlu terlibat dalam perjalanan yang penuh rahsia ini. Kerana dia tak terbeban dengan perintah Allah. Kerana Yusha' bin Nun ketika itu belum lagi Nabi. Dan mengikut setengah riwayat, Nabi Musa AS minta dia baliklah. Dia dah teman sampai ke tengah jalan. Kamu kena balik, bantulah Nabi Harun untuk memimpin Bani Israel. Oleh itu jelas di sini hanya dua orang, Nabi Khidir dan Nabi Musa AS berjalan. Sehinggalah mereka apabila naik ke sebuah perahu, lalu mereka pun berlayar, maksudnya di tengah-tengah ada kata lautan, ada kata sungai. Yang mana satu tuan-tuan? Kerana Quran tak terangkan. Tapi dapat dikaitkan dengan kawasan air yang banyak. Ini disebabkan tanah Arab ataupun termasuk di Mesir, dia tak ada sungai kecil-kecil. Kalau kita di Malaysia ni ada sungai yang kecil, sungai yang lebar, sungai yang panjang. Kalau di tanah Arab, tuan-tuan pergi ke Iraq, sungai Furat. Kalau di Mesir, sungai Nil. Dia lebar. Arab dia tak panggil nahrun, artinya sungai. Mereka lebih suka guna bahrun, lautan, walaupun itu sungai yang ada ikan tawar. Kerana bagi Arab, kalau lebar ni dah jadi adik-beradik pada laut, panggil laut terus senang. Lalu kita boleh anggapkan, kerana Quran tak terang, bukan naik sungai kecil, satu. Yang kedua, sungai itu kalau dia ada sungai yang lebar, kerana as-safinah, kapal dapat berlayar. Dan berlayar pula dalam tempoh yang panjang, nak pergi ke daratan yang lain. Artinya sama ada laut betul ataupun sungai yang lebar. Lokasionnya tak didedahkan di dalam Al-Quranul Karim. Bila mana dah naik, dan pastinya bukan awal naik, kerana nanti keadaan akan menggemparkan. Kalau awal naik tak gempar lagi, kerana boleh lagi kita naik kapal lain lah. Kapal ni dah bocor. Siapa yang bocorkan? Nabi Khidir AS. Naik elok-elok, duduk, dia bocorkan. Pelik tak pelik? Pelik. Kenapa perbuatan ni pelik? Dia lakukan kerana perintah Allah. Nabi Musa pun berkata, patutkah engkau wahai Nabi Khidir? Sedang kita naik ini nak pergi perjalanan yang jauh, mungkin nak pergi menuntut ilmu di daratan sana, ada benda ibadat kita nak buat di sana, tiba-tiba engkau bocorkannya. Sedangkan perbuatan ini bakal menenggelamkan penumpang-penumpangnya, jadi kelang kabut. Yang turun berenang, yang ada berpaut pada kayu dan sebagainya, tak diterang. Itu riwayat tambahan, artinya masih selamat. Sebab Nabi Khidir kata bakal menenggelamkan. Kalau orang gila buat, tak apalah, kamu ni orang siaman. Pakaian elok, cakap elok, tiba-tiba buat perbuatan tak elok. Bermakna apa? Nabi Musa dah langgar janji. Tetapi kenapa langgar janji? Disebabkan mana-mana syariat, Nabi apa pun, perkara mungkar hendaklah dibasmikan ataupun disanggah. Tak boleh diam. Demikian tuan-tuan perempuan, kita ada benda maksiat, benda yang langgar perintah Allah, kita tak boleh diam. Sampai hati pun nak buat benda tu, bermakna kita ada krisis iman. Ada 3 stepnya, sabit dengan hadis yang sahih. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa tengok benda tak betul, benda mungkar, benda zalim, benda yang berlawanan dengan hukum, hendaklah cegah dengan tangan. Sedia tuan-tuan perempuan maklum dengan undang-undang. Apatah lagi bagi pemerintah, dia tak boleh biar maksiat, dia dah menyanggah. Kita ni pun boleh guna step pada peringkat ni, kita report pada polis, kita guna kuasa kita di pejabat, jangan biar benda tak betul tu berlaku di premis masing-masing. Fa illam yastati' fa bilisani. Tak mampu juga dengan kuasa, dengan undang-undang, kita cakap apa yang patut. Kita tak setuju benda tu, kita kata mana boleh benda ni, tak boleh, haram.
Takat saya tahu benda ni tak boleh kenapa buat, kita larang cakaplah sesuatu walaupun sepatah dua. Tak mampu juga cakap kerana nanti jadi masalah. Yang kita nak tegur tu orang berkuasa. Yang kita nak tegur tu pula bos pejabat. Yang tegur tu pula gedebeh. Orang Kelantan kata. Dia pula nak tumbuk kita, ajak wrestling. Jom. Oh, bani you tegur jom. Kita lawan tumbuk. Kita bukan jenis tu. Fikir panjang, tak boleh nak cakap apa. Akhirnya kita tahu benda ni tak betul dia buat. Dia ambil duit rasuahnya, curi duit pejabat, nampak depan-depan, ataupun benda-benda lain, benda yang langgar hukum, benda maksiat. Kita tak mampu nak tegakkan dengan undang-undangnya kerana kita bukan berkuasa. Jadi nak cakap, step yang ketiga ialah fa in lam yastati' fa biqalbih, tetap kena cegah dengan hati. Jangan sampai dah suka, jangan sampai biarlah, hati kena cakap juga. Dan riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, kalau sampai peringkat tak sensitif langsung, dia khawatiri dalam sanubari langsung sudah tidak ada apa-apa iman. Dalam masyarakat kita ni ada maksiat macam-macam, daripada atas sampai bawah. Daripada segelintir orang berkuasa sampai orang biasa. Tak tutup auratnya, dengan kezalimannya, dengan benda tak betulnya, dengan konsert maksiat macam-macam lah. Jangan sama sekali kita rasa benda ni tak apa, kita rasa biarlah, janji tak ganggu kita. Kalau tuan-tuan saya ada perkataan ini, ada pahaman macam tu, kita terkena dalam hadis ini. Dikhawatiri tidak ada langsung iman. Nabi Musa AS atas prinsip iman, dia mencegah dengan perkataannya. Kenapa tak cegah dengan kuasa? Sebab kerajaannya di Mesir ni kerajaan tempat lain. Nak pergi report polis macam mana? Sebab dia atas as-safinah, kapal. Jadi dengan keadaannya dia cegah dengan mulut. Walaupun yang buat benda tak betul tu adalah seorang Nabi. Ini ada tak benda tak betul orang yang dipandang soleh, berilmu? Kita tengok dalam YouTube macam-macam tentang contoh hukum rokok. Ada kata makruh, ada kata haram. Kan tuan-tuan telah mengamati kedua hukum ni. Tapi kita rasa kalaulah yang kata makruh sekalipun, ustaz tu tak payahlah, kiai tu tak payah. Ni apa cerita mati selawat boleh hisap rokok. Hisap rokok, duduk pula yang tak sopannya. Ada orang kata dia ni wali Allah ni, jangan cakap apa, siapa cakap apa-apa nanti musibah akan datang. Sampai tak boleh nak cakap apa. Kita tengok seseorang yang dihormati, jasanya banyak, terpalit dengan kes tertentu di pihak undang-undang. Kita kata apa masalahnya, satu je benda dia nak buat, jasanya lagi banyak. Dialah yang buat undang-undang Islam, dialah yang berjasa pada negeri tertentu masa dia jadi MB dulu. Sekarang ni dia jadi menteri, dia kena tindakan, tapi dia rasa dia banyak. Jasa-jasa lah, benda tak betul, benda tak betul. Jangan kita hilang pertimbangan. Nabi Musa AS menegur Nabi Khidir dengan suaranya yang kuat sedikit. Sebab terkejut. Tidak sewenang-wenang Nabi Khidir buat perkara ini. Sesungguhnya engkau telah melakukan suatu perkara yang besar. Imam Ibn Taymiyah, walaupun kita tak setuju segala-galanya tentang hal akidah, Imam Ibn Taymiyah ni, dia berpandangan Allah ada di langit. Tapi bagi stand saya tuan-tuan, kita di aliran di Malaysia ni, kita pegang aliran Asy'ariyah, menyatakan Allah tidak ada di langit disebabkan Allah tak perlukan tempat. Imam Ibn Taymiyah ni bukan budak tadika. Dia cakap gitu pun dia ada reason dia, ada sandaran. Tetapi hujah di kalangan Asy'ariyah, ada hujah yang kita rasakan lebih kental dalam bab ni mengalahkan Imam Ibn Taymiyah. Kalau yang kata Wahabi ni pula, dia kata macam mana pun Allah di langit. Sampai dia merepek, Allah tu dia ada katil, ada bilik, duduk macam kita lah. Tapi cuma tak duduk di bumi, duduk di langit. Itu Wahabi. Dia terlebih pula. Dan sampai peringkat siapa tak fahaman dengannya, berarti kufur pada ayat yang menyatakan Allah di langit.
Dia pergi heret pada tuduhan-tuduhan. Ini Wahabi. Kita pula Asyairah ni juga boleh jadi kelompok yang ekstrim atas nama Ahbash. Bila kita kata orang yang berpahaman Allah di langit ni semua di neraka, semua akidah tak sah, seperti Imam Ibn Taymiyah, kita pun terlajak sama. Sedangkan mereka pun ada sandaran, masing-masing jadi salah bila terlebih ataupun ingin jadi pemenang. Dalam keadaan Imam Ibn Taymiyah kata Allah di langit, dia ada kontroversi. Apa pandangannya tentang bab kemaksiatan ataupun kemungkaran? Dalam salah satu penulisan dia kata, seseorang yang minum arak di rumahnya, berzina dalam rumahnya, itu adalah dosa. Tetapi adalah lebih dosa seseorang yang mencuri duit rakyat. Adalah lebih berdosa seseorang yang menggamit perhatian orang ramai, lakukanlah maksiat seperti minum arak, perzinaan, langgar perintah Allah, dia menyuara dan menghasut. Itu dosa lebih besar, walaupun yang menghasut itu tak buat perkara itu. Dosa itu adalah lebih ketara berbanding minum arak, berzina dalam rumah sendiri. Kenapa tuan-tuan perempuan? Kerana dia ajak ramai langgar perintah Allah. Dia buat maksiat itu terbuka. Bila terbuka artinya nak cabar keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam ayat-ayat sebelum ni kita bincang, azab itu akan mula turun mendadak, hancur satu negeri bila mana maksiat itu dipamer secara berleluasa. Kenapa lah rumah boleh? Bukan maksud boleh tuan-tuan perempuan, maksudnya kadang ada orang buat kerana dia ketagih. Dan dia tahu benda ni haram tapi dia tak boleh tinggal lagi. Dalam rumahnya, keluar tu tunduk pada Allah, sembahyang, datang sembahyang Jumaat, tapi dalam rumah dia ahli maksiat, berdosa tapi masih terkawal. Bila ajak orang lain join, sekali dengan pokok kafir. Pokok kafir kata, tengok orang Islam ngaku ada Tuhan, buat perbuatan macam kita juga. Maka maksudnya ialah menyebabkan ramai manusia terlibat dalam menentang ketetapan ataupun hukum hakam Allah. Nabi Musa AS terpaksa bakal cakap kuat kerana kemungkaran ini sedang berlaku di khalayak ramai. Perkara ini sensitif, melibatkan kerosakan orang awam. Ayat 72. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Lalu Nabi Khidir pun menjawab, yakni selama mana semua dah stabil, menyelamatkan diri, baru dia jawab. Tengah kelang kawat tadi dia tak jawab lagi. Kerana apa? Nabi Khidir rupanya lebih sabar daripada Nabi Musa. Kita kalau orang tuduh buat apa-apa tuan-tuan perempuan, kita kena jawab serta-merta. Nampak dalam beg tu berat, jangan-jangan curi duit masjid. Tadi saya nampak tuan semayang tepi tabung kan, masa senyuat tu nampak tabung terbuka. Kami syak tuan kan curi duit. Tak, kita kena cakap dalam tu. Gamak tuduh saya, cek beg saya, jangan diam. Diam, sabar kita, biarlah. Nantilah tunggu polis panggil, kita perjelas di balai polis. Ya, contoh saja, bukan maksud jawatan kuasa tuduh. Contoh ustaz ke, kita nampak seorang dicuriga kerana dia semayang dekat tabung yang hilang, tabung tu pula terbuka, CCTV pula tunjuk tabung tu dibuka oleh seorang, pakaian pun sama. Kita lah dalam CCTV tu kebetulan lalu tempat tu semayang sunat tempat tu. Tuan-tuan saya tak ambil. Jadi kita kena defend serta-merta. Namun Nabi Khidir kenapa tak defend? Disebabkan dia tahu tak akan berlaku masalah bagi dirinya. Dia lambat menjawab untuk terus menduga Nabi Musa AS agar terus buruk sangka kepadanya. Kerana ini satu latihan guru kepada anak murid yang bernama Nabi Musa. Kerana Nabi Musa nanti bila selesai perjalanan, bila dia balik, dia kata macam-macam pengalaman aku dengan Nabi Khidir ni. Dia nak berjelas pun dia tak jelas habis. Dia bagi tahu pun ayat tergantung. Apa Nabi Khidir bagi tahu? Bukankah aku telah katakan bahawa engkau tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku? Dia tak jelas lagi, nanti baru dia jelaskan. Demikian tuan-tuan perempuan yang saya kasih sekalian, ada beberapa perkara dalam agama ni yang kita kena sabar. Jangan cepat dengar, cepat kita buat penghukuman, buat penilaian.
antara benda yang penting pada pandangan saya ialah tentang masalah kontroversi sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat Nabi ni ada cerita-cerita yang janggal. Misalnya ada orang kuliah dalam YouTube cerita sahabat pernah berperang. Kita pun tak sabar kata sahabat rupanya tak baik. Maklumlah tak masuk. Nanti dulu sabar dulu. Balik cek dulu, ambil maklumat yang betul. Misalnya berlalu ataupun tersebar dalam YouTube tentang sahabat berperang sesama sendiri. Betul, tetapi ada sebabnya. Ingin saya kongsi tengah-tengah kita baca tafsir ni. Kenapa berlakunya perang Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Aisyah? Dia berlaku kerana pembunuhan Sayyidina Osman. Sayyidina Osman bila mana mati, Sayyidatuna Aisyah hidup di Mekah kerana menunaikan haji. Kemudian orang yang datang kemudian ke Mekah bagi tahu pada Aisyah, datang lambat. Aisyah tahu tak apa yang berlaku di Madinah? Osman kena bunuh. Sayyidatuna Aisyah kata, kenapa dia kena bunuh? Ini kerana Ali tak jaga baik-baik. Orang yang tolong cerita tu pun tak amanah. Tolong hangatkan, sensasikan cerita. Ringkasnya, Sayyidatuna Aisyah bersama Talhah dan Az-Zubair siapkan tentera seramai 5,000 daripada blok Mekah. Mereka nak pergi jumpa Ali. Kenapa biarkan pembunuhan Ali dan pembunuhan Sayyidina Osman? Rupanya pemberontak yang bunuh Sayyidina Ali tak dapat nak kawal. Pemberontak datang ke Madinah, gulingkan Sayyidina Osman, bunuh dia atas alasan Sayyidina Osman dah gagal jadi pemimpin. Sahabat-sahabat sampai peringkat tak dapat nak mengawal pemberontak. Fitnah yang begitu dahsyat. Ali tak ada kekuatan kerana sahabat terbilang dah pergi Mekah tunai haji. Dia dengan berapa kerak je boleh mampu pertahankan Madinah. Akhirnya pemberontak sampai peringkat kata, kami tak ada calon lain, kami kena lantik engkau jadi pemimpin kami. Ali terima. Kata alim ulama, inilah antara kesilapan Sayyidina Ali terima begitu awal. Tapi ada ulama kata Ali terpaksa terima dibanding lantik pemberontak menjadi kerajaan di Madinah. Poin saya ialah bila kita dengar seluruh cerita pada Sunnah wal Jamaah, baru kita faham cerita sebenar. Jangan tuan-tuan hilang sabar, kita terus buat keputusan Ali jahat, Aisyah jahat, berbunuh atas satu sama lain. Sayyidatuna Aisyah, dia nak pergi jumpa Ali, nak minta penjelasan. Masa ni Sayyidina Ali dah tak ada di Madinah. Dia pergi mana? Dia pergi ke Iraq bersama dengan pemberontak. Ada versi tak suka Sayyidina Ali, iaitu kelompok Khawarij. Khawarij kata sahabat Nabi semua jadi kafir. Kalau Syiah pula kata semua kafir, melainkan Ali je tak kafir. Dia pergi macam tu pula. Kes Khawarij kata Ali kafir kerana dia ikut geng pemberontak. Yang pertama, dia dilantik oleh pemberontak. Yang kedua, dia pergi ke pusat pemberontak di Iraq. Jawapan dari Sunnah wal Jamaah, kita sabar ikuti kisah ini. Disebabkan Ali pergi kerana apa Sayyidina Ali pergi ke Basrah? Kerana dia ingin angkut pemberontak keluar daripada Madinah. Dia nak pergi pimpin, nak baiki balik para pemberontak dekat umat Islam yang puluh ribu datang kumpul di Madinah kerana nak ambil alih kerajaan. Jadi dia pergi duduk di Iraq. Masa ni ada orang tokoh tambah cerita. Malulah bukan semua sahabat ketika ni ada tabi'in, ada orang biasa, ahli jahil, ahli bid'ah. Mereka kata tengok Ali duduk di mana Sayyidatuna Aisyah, dia duduk di Iraq. Ni membuktikan dia dah jadi jahat. Namun Sayyidatuna Aisyah dia tak terus berperang. Dia pergi jumpa Sayyidina Ali di Basrah, Iraq. Dia hantar seorang tabi'in bernama Al-Qaqqa. Namanya begitu. Kalau dalam bahasa kita ni nama orang macam Mat Sentul lah, nama pelik sikit. Al-Qaqqa. Nama pelik tapi orang baik. Bagusnya Sayyidatuna Aisyah dia hantar orang tu tak terus perang. Pergi tanya Ali, apa berlaku sebenarnya di Madinah. Ali pun cerita pada A sampai Z. Al-Qaqqa puas hati. Dia pun cerita pada Aisyah, benarnya ini fitnah sahaja. Sayyidina Ali kata kirim salam pada Aisyah. Sayyidatuna Aisyah tak berani nak datang menghadap.
Kerana takut bila datang tu ada pihak ketiga pula rosakkan keadaan, anggap Aisyah ni datang betul-betul nak perang. Dia minta wakil dulu. Ringkasnya hasil pada diplomasi Al-Qaqah. Al-Qaqah kata menanya Ali baik, ada pihak lain yang cuba hancur bilau kaum umat Islam ni. Aisyah kata okey, kalau macam tu esok kita akan balik semula ke Madinah. Pada malam tu lah peranan Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ni dia sakit hati kerana dia tak dapat jawatan zaman Sayyidina Osman. Jadi dia dah ada kuncu-kuncu dia pergi tempat tu rosakkan kerajaan Islam. Malam tu dia tugaskan untuk serang hendak kemah Aisyah dan kemah Ali. Akhirnya daripada serang yang kecil itu berlanjutan jadi perang Jamal. Perang yang mengakibatkan banyak sahabat mati syahid. Kerana berlakunya perang saudara, membunuh sesama Islam. Muslimin dan muslimat sekalian, itu ingin saya sampaikan dengan maksud sabarlah kita walaupun kita dengar cerita yang kontroversi. Demikianlah tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun ada cerita kontroversi. Hendaklah kita dengar daripada versi yang betul. Okay, selanjutnya mengenai ayat ini. Ayat 73, Nabi Musa pula berkata, Qala la tu'akhidni bima nasit wala turhiqni min amri usra wala turhiqni min amri usra. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, yakni bila mana teringat kata-kata Nabi Khidir menyatakan kamu takkan dapat sabar, kenapa kamu mencelah? Apa kata Nabi Musa? Sekarang ini janganlah engkau marah akan aku. Ya, saya faham, saya dah menyanggah, saya mencelah, rupanya mungkin ada hikmah. Perbuatan tadi memang perbuatan tak betul, tapi mustahil kamu lakukan dengan sengaja. Maaflah kerana aku mencelah, maksudnya kerana aku lupa akan syaratmu. Dan janganlah engkau memberati daku dengan sebarang kesukaran dalam urusanku kelak, yakni janganlah engkau menganggap aku derhaka lalu engkau tak mahu memilih aku dalam perjalanan yang selanjutnya. Namun Nabi Khidir tak jelas lagi apa sebab dia telah membocorkan perahu tadi ataupun kapal. Fanqalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Kemudian keduanya berjalan lagi. Keduanya siapa? Tuan-tuan perempuan, sudah tentulah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Daripada kalimah fanqalaqa, ada lagi satu kalimah yang menguatkan idza laqiya, apabila duanya bertemu, orang lain tak terlibat. Maknanya ini satu perjalanan istimewa, dia dengan guru dia aja. Tuan-tuan perempuan pun ada pengalaman dalam hidup ni. Kita dengan mak ayah, kadang-kadang mungkin tuan-tuan selaku abang, kakak, bila mai datang adik-beradik lain tu, dia orang hanya ada mak, kita sempat dengan ayah sekali. Jadi kita boleh cerita banyaklah tentang ayah yang dia orang sempat hidup dengan mak. Ayah mati awal. Itu kenangan yang kita rasa sangat indah kerana adik-adik tak tahu. Kita tahu tentang ayah, kita tahu tentang mak. Tuan-tuan perempuan dan saya juga, kita ada pengalaman dengan guru-guru kita. Kita pergi makan dengan dia, kita pergi jenguk ziarah tuan guru tu di pondok, rasa seronok. Kerana apa? Kita bersama dengan orang soleh. Antara doa Nabi Yusuf AS, sila rujuk dalam surah Yusuf, bila dia naik menjadi pemerintah, dia doa dua perkara pada Allah. Yang pertama ialah, ya Allah, berikanlah kepadaku kata-kata hikmah dalam memimpin. Yang kedua, wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, aku sibuk memerintah ni, memerintah era baru di Mesir. Sebagai kita kata pada menteri khalifah begitulah. Jadikan aku ni sentiasa hampir dengan orang-orang yang soleh. Kerana orang soleh menyebabkan kita teringat, oh aku ni benda ni aku tak buat lagi, oh benda ni aku kena contoh lagi, oh benda ni alhamdulillah aku buat sama macam orang soleh tu. Demikian tuan-tuan, tempat yang soleh, tempat tu kita pernah pergi sampai kita teringat malam ni. Tempat yang barakah seperti Mekah, Madinah.
Tak ada tandingan. Tempat lain pun, tempat lain menarik, tempat lain tempat melancong, tapi tak boleh lawan Mekah, Madinah. Kenangan itu musik jiwa. Ada pergi haji, tapi nama nak naik haji kali kedua, payah sampai sekarang. Nama saya tak boleh naik dah, kerana saya pergi tahun 98. Kalau nak pergi atas teman mahram boleh, ataupun atas nama mutawif. Lain pada tu tak boleh. Tapi tuan-tuan yang belum pergi atas nama haji, insyaAllah boleh. Bila dah pergi nanti, teringat kalau boleh tiap-tiap tahun. Tapi tak boleh dah. Tak boleh. Kerana kekangan zaman. Demikianlah bila mana Nabi Musa, Nabi Khidir ni berjalan. Suatu pengalaman yang indah. Berjalan dengan kekasih Allah yang penuh barakah. Sehingga kan tempat mereka duduk pun ada barakah. Kalau Nabi Khidir begitu, kan kita baca awal itu kan, Nabi Khidir ni bila jalan tempat yang tandus jadi subuh. Ini Nabi Khidir. Apatah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma polisi Saudi tempat-tempat sejarah telah dikapus. Atau benda yang kita boleh tengok aja tapi bukan betul dah, iaitu perpustakaan tepi Masjid Haram. Tempat itu tempat maulid, tempat kelahiran Rasulullah. Dia tak mau buat tempat asal. Dia dah rubah, dah tak pustakaan atas alasan nanti orang buat bid'ah. Banyak lagi pokok yang Nabi tempat berteduh, telaga pernah Nabi minum di situ, semua dia ubah. Tak ada dah bersiasat dengan hujah nanti orang buat bid'ah. Sebenarnya ni kerana kerajaan Saudi ni dikawal, dipengaruhi oleh ulama-ulama yang ke arah pahaman Wahabiyah ataupun Wahabi. Ada juga Salafi macam Imam Ibn Taymiyah tu yang berpendirian kata tak boleh tapi tak ketat. Tapi datang ulama Wahabi ni dia pengaruh kerajaan sampai buang terus atas alasan nanti jadi bid'ah. Pada pandangan kita lah, yang dikatakan kerajaan ni dia hebat, dia ada tentera, dia ada polis. Benda lain dia boleh kawal, takkan benda tu di luar kawalan. Kan letaklah gate, letaklah pegawai, ni sampai hapus terus, hilang sejarah. Tapi benda-benda lain, replika tangan, gambar diraja, itu boleh pula. Gambar Nabi ni tak ada lah. Tapi barang Nabi itu benda mustahak, ada tabarruk, ada keberkatan, telah dihilangkan. Kita dah hilang perkara-perkara itu untuk kita tengok secara langsung. Ayat yang terakhirnya di sini perbincangan kita kuliah malam ini. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Maaf, kemudian ayat 74 selama dia berkata pada Nabi Khidir, maaflah aku, janganlah sukakan aku tetap nak ikut kau. Kemudian keduanya berjalan lagi sehingga apabila mereka bertemu pula dengan seorang pemuda. Ini terjemahan daripada tafsir pimpinan Ar-Rahman, diterjemahkan ghulaman sebagai pemuda. Pada pengamatan saya lah, kerana saya sebahagian dalam bidang ni, terjemahan ni boleh kita ganti dengan terjemahan yang lebih dekat. Ghulaman ni adalah budak remaja. Kalau pemuda ni mungkin kemungkinan Syekh Abdul Basmih ni dia nak gambarkan seorang yang belum tua lah, pemuda lah. Tapi yang agak lebih dekat, ghulaman ni adalah budak-budak yang belum lagi ada kerja, belum survive lagi hidup. Kalau remaja contohnya fityah ataupun syabab. Ghulam, macam mana lah hadis kita pernah bincang riwayat Imam Muslim, ada budak bolang-alik pada istana belajar sihir. Kan akhirnya dia uji ilmu sihir tu. Betul tak ilmu ni betul? Lagi satu dia belajar dengan seorang ahli agama. Dia ada dua ilmu, satu ilmu sihir, satu ilmu agama. Aku nak tewaskan raksasa ni, aku nak test dua ilmu ni. Dalam hadis membahasakan ghulam, budak kecil. InsyaAllah kita sambung sedikit lagi selepas adzan isya. Tuan-tuan perempuan yang saya kasih sekalian, kita sambung sedikit lagi. Ternyata kalimah ghulam telah pun ada dalam sebagian hadis yang merujuk kepada kanak-kanak, iaitu bukanlah individu yang sudah meningkat dewasa yang dikenali sebagai pemuda. Nabi Khidir dan Nabi Musa bertemu dengan kanak-kanak ini ataupun budak remaja. Bila mana bertemu, lantas dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam. Sebelum saya sentuh bab ini, kita tengok awal ayat 74.
fanqalaqa, maka diterjemahkan juga kemudian keduanya berjalan. Artinya selepas dialog tadi, tanpa berlaku lenggah ataupun berehat panjang, terus memulakan perjalanan. Menurut Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, menunjukkan perjalanan ini adalah perjalanan yang jauh, tak boleh rehat lama. Dan Nabi Musa akur menurut perintah. Lagi tak sampai, lagi situlah berjalan. Lagi tak berhenti, di situ bukan destinasi tetap. Bila mana sudah berjalan, berjumpa dengan pemuda, dengan anak muda ini. Lalu Nabi Khidir membunuhnya. Terdapat pelbagai riwayat macam mana cara Nabi Khidir membunuh. Dalam tafsir Ibn Kathir menyatakan Nabi Khidir bunuh dengan mencabut kepala kanak-kanak. Ada pula mengungkapkan dia ambil batu, dia hampak kepala budak ni. Kalau remaja, kalau pemuda, macam mana nak buat? Mungkin kadang sama tinggi anak kita tingkatan tu sama dengan kita. Pemuda, budak mesti sama dah tinggi dengan kita ni. Artinya rendah sikit, sebab tu ambil batu ataupun dicabut kepala, mati terus. Macam mana boleh cabut tu? Disebabkan energi Nabi-Nabi ni bertenaga. Kekuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila rujuk dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, menyamai antara 1000 hingga 4000 orang. Kekuatan fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau buktinya dalam ketika berlakunya perang Khandaq, ada satu batu besar di celah parit tu. Ribuan sahabat tak boleh nak pecahkan. Lalu mereka panggil Nabi, Nabi hanya ambil cangkul sekali hampak, pecah. Lalu bolehlah digali untuk projek seterusnya, penggalian turusan ataupun parit Khandaq. Demikianlah Nabi Khidir, Nabi Musa pun riang ataupun kekuatan itu luar biasa. Sekali buat dah menyebabkan kecederaan ataupun kematian. Ada juga tafsiran yang lain menyatakan dia ambil benda, satu benda, lalu disinggah ataupun dikenakan mati. Kaifiat ataupun cara tu diijtihad di kalangan alim ulama. Kenapa ijtihad? Nak mati mesti ada punca. Tetapi semua ulama tafsir sepakat. Yang pertama Nabi Khidir lah yang bunuh, bukan Nabi Musa. Yang kedua mereka sepakat pembunuhan itu berlaku dengan mendadak, tidak memakan masa yang panjang. Sebab kalau tengah duk wrestling, Nabi Musa takkan biar. Sebab ini satu lagi benda mungkar yang berlaku, dia akan mencelah dengan kekuatannya yang tersendiri. Artinya mati tu mati cepat dengan kekuatan luar biasa Nabi Khidir alaihi salam. Inilah kesepakatan ulama tafsir. Lalu ia membunuhnya. Nabi Musa seraya berkata, serta-merta berkata, "Patutkah engkau wahai Nabi Khidir membunuh satu jiwa yang bersih? Budak-budak takkanlah pendosa, takkanlah penjenayah. Dia pula dalam keadaan berjalan. Sanggup kamu bunuh? Dibunuhnya seorang yang tidak berdosa. Kamu telah melakukan dosa membunuh manusia. Sesungguhnya juga engkau telah melakukan sesuatu perbuatan syai'an nukra. Nukra ni dahsyat sungguh, mungkar tu. Misalnya hadirin sekalian, kita tengok ada seorang tak semayang, mungkar. Dah lah tak semayang, tak tutup aurat. Dah lah tak semayang, minum arak bertubi-tubi. Dah tak, semua ni dia buat. Dia mencela pula kalimah syahadah, mencela pula masjid. Berturut-turut kita panggil nukra. Bukan nanti peribadi orang macam tu. Contohnya kezaliman Israel, bunuh, rampas tanah, hina Islam, memanglah mungkar, tapi boleh juga digunakan kalimah nukra, dahsyat sungguh, bertubi-tubi jenayahnya. Kenapa bertubi-tubi jenayah Nabi Khidir ni ataupun kesalahan Nabi Khidir? Kerana dia tak kesian langsung kat budak-budak, tanyalah dulu. Terlupa lagi lah Nabi Musa AS. Kenapa terlupa? Disebabkan perjalanan yang jauh. Ada kata hari lain, bulan yang lain baru jumpa budak ini. Artinya dalam perjalanan tu mereka ada bincang ilmu biasa. Cuma berlaku perkara luar biasa ini kadang-kala saja secara berkala.
Kalau lah baru berlaku sejam tadi, peristiwa bocor perahu, takkan lupa dah. Nabi Musa ni bukan saya. Bukan jenis kita zaman sekarang. Saya lah tuan-tuan jenis ingat. Saya ni kadang lupa. Nabi Musa lagi-lagi lah ingat. Takkanlah sampai semudah itu menunjukkan perjalanan ataupun masa yang sudah pun berbeza. Ayat terakhir, ayat 75. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khidir pun menjawab, yakni bila mana dah selesai kebumikan jenazah itu, Nabi Musa duk cakap, apa kau buat ni Tuan Guru, bunuh orang ni? Boleh tak tuan-tuan ada orang balasan? Bunuh orang kerana surah Kahfi menaskan. Kita rasa tak ada orang, tapi ada orang benaskan benar ni. Iaitu kawan saya cerita, dia baru balik umrah sebelum musim haji. Dia orang pergi singgah tempat kenangan belajar dulu di Mesir lah. Di Mesir sekarang ni tak akhirnya ada dua kelompok ulama. Satu pro As-Sisi. Abdul Fattah Sisi adalah pemimpin baru yang menggantikan Mursi, sudah tuan-tuan tahu. Kelompok ulama yang kedua di kalangan ulama Azhar ni ialah yang anti As-Sisi lah. Yang pro tu kerana terikat dengan jawatan, selalu berurusan dengan dia, takut tu tak apalah. Tapi sampai peringkat malang sekali kawan saya cerita, sampai jumpa pelajar-pelajar sana kata, tu guru kami dalam kuliah ni sampai peringkat punya sokong As-Sisi baca dalil ayat surah Kahfi lah. Sebab pelajar kata, macam mana kita nak bersama dengan kepimpinan yang bunuh ikhwanul muslimin, yang boleh tembak orang rakyat, tembak ni macam tembak anak ayam. Mana boleh Tuan Guru? Dia jawab, cuba tengok, Nabi Khidir pun pernah buat luar biasa, bunuh orang. Pelajar jawab, Tuan, itu Nabi Khidir, takkan As-Sisi ni Nabi. Lalu Tuan Guru kata, kamu tak hormati majlis ilmu, kamu tak tahu benda rahsia yang kami hanya tahu. Bolehkah jawab macam tu? Bolehkah kita sokong macam tu? Tak boleh. Walaupun itu datang pada ulama, tapi bila mana dia berdalilkan tak kena pada tempat, dia hukum ikut nafsu, maka ini adalah sesuatu yang nukrah, besarnya kejahatan mereka. Kenapa ulama bila mana fatwa, bila mana guna agama pada jalan yang salah, kerosakannya akan berlaku sangat dahsyat. Itu beramanahlah alim ulama. Jangan sampai kita bela sesuatu tu sampai kita putar belik dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi. Demikianlah zaman Muammar Gaddafi. Gaddafi ni ada orang tertawan dengan dia kerana dia berani cakap dalam persidangan United Nations. Dia bela Palestin, hebat dia. Tapi itu benda yang boleh kita puji. Tapi dia ni seorang diktator, pembunuh ulama. Dia tak boleh siapa tegur dia. Ada sampai peringkat datang istana menegur kemungkaran, masalah ekonomi dan sebagainya. Dia kata tunggu sekejap, tunggu. Ingatkah kawan tu nak dengar nasihatnya? Ingatkah minta tunggu tu kerana, oh bagus ni, saya nak minta setiausaha tu catat apa yang kamu cadangkan. Dia minta tunggu sekejap. Rupanya Muammar Gaddafi panggil kaki tangan istananya, kerajaannya untuk datangkan pistol. Ambil pistol atas tempat kita, tempat hidangan tu, ambil tembak serta-merta. Tidak ada sebarang penguasa tindakan undang-undang kerana dia amat berkuasa di bumi Libya. Begitu juga benda-benda lain tak jauh dekat dengan kita dalam dunia Islam. Ada orang yang langsung tak boleh usik, ternyata buat mungkar. Kita bersetuju dengan lidah, setuju dengan kata-kata kita dianggap melakukan kemungkaran yang dahsyat. Mungkar adalah mungkar. Atas sebab inilah Nabi Musa AS tak boleh diamkan diri, lalu dia menyanggah kemungkaran yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Saya sebut kemungkaran tu ada koma di atas. Sekarang ni saya sampaikan, insya-Allah kuliah yang akan datang kita akan bincang balik. Apakah betul kemungkaran? Kenapa Nabi Khidir buat perkara sampai peringkat membunuh manusia? Untuk hukum umat kita ini, sesiapa yang membunuh seseorang, dosa besar. Bunuh seorang tanpa hak pengadilan, seolah dia bunuh semua manusia. Nabi, selama matinya Nabi, naiknya Khulafa' Rashidin, satu persatu dibunuh.
Siapa yang bunuh, kata alim ulama, dia menanggung darah seolah-olah hilang manusia zaman berzaman. Kerana yang bunuh tu ialah sahabat Nabi. Masa mana Nabi, semasa Sayyidina Osman bin Affan sebelum dia dibunuh, dia naik atas rumah dia, atas tingkat atas. Dia buka jendela, cakap dengan pemberontak. Dia kata, aku tahu kamu nak bunuh aku. Aku dengar Nabi sebut, seseorang tidak boleh dibunuh melainkan 3 perkara. Yang pertama ialah bila dia murtad. Boleh dibunuh dengan kerajaan Islam. Yang kedua, dia boleh dibunuh apabila orang itu penzina yang sudah berkahwin. Dibunuh dengan rejam sampai mati. Dan yang ketiga ialah seseorang boleh dibunuh apabila dia berada di medan tempur. Kita boleh bunuh musuh itu kerana dia adalah musuh Islam. Apakah kamu melihat aku terlibat dalam 3 perkara ni? Aku langsung tak terlibat. Ketahuilah, akulah yang beli telaga ketika manusia memerlukan di Madinah. Sehingga telaga yang aku beli ini turut diminum oleh Yahudi. Dia terpaksa ungkit. Kata ahli sejarah tak akhirnya, kenapa dia ungkit? Untuk mengelak pemberontak yang datang itu rata-ratanya orang Islam. Kalau dah bunuh dia, seolah-olah telah bunuh sebilangan besar manusia, dosa yang paling besar berbanding bunuh orang biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah.